Aduh, kerusi ni pun satu lah. Aku rasa low dekat 40 minit. Annoying gila. Aku daripada bawah tadi buka channel TV3. Ada satu telemovie ni, tajuk dia Hai, Jangan Tapau Cintaku. So aku fikir, kebetulan time tu, sebelum tu aku ada tapau roti canai aku makan dengan mak aku. Dan after makan roti canai tu, aku naik atas, murung. Aku naik dan aku decide aku nak buat cerita seram lah. Dia tak ada kena-mengena, tapi sebab dia rasa macam berhantu tau. Berhantu tajuk. Sebab apa dia, bila aku naik tu pun dia jadi murung automatik. And then dia terfikir tajuk tu, macam mana director boleh dapatkan tajuk tu. Entah dia nak tapau tak nak tapau ke, entah dia. Assalamualaikum. Hai. Previously aku ada cerita pengalaman aku dalam proses membesar sampai ke tahap macam ni. Cerita seram yang aku sendiri pernah lalui. Last part aku ada cerita 3 cerita seram. And then kalau korang nampak kat belakang tu, list tu, so itu adalah list cerita-cerita seram yang aku ingat, seingat aku lah. List kat belakang tu ada yang time aku kecil, ada yang time aku dah dewasa, ada yang the last one seingat aku lah. Seingat aku last yang aku kena kacau dekat dalam rumah ni. Rumah yang aku tinggal sekarang ni. Tapi alhamdulillah, as for now aku rasa dah okey dah. Sekarang pun pukul 10.20. Kita plan nak buat pukul 12, tapi aku decide untuk pukul 10.20 lah. Sebab aku baru sedar yang aku ni seorang yang nak kata berani tu tak berani, nak kata takut tu tak takut, nak kata tengah tu InsyaAllah. Let's turn on the mood. Okay, untuk episod lepas aku ada post kat Instagram. Sebab tu aku tak buat pukul 12. Tu cerita dia. Kalau bunyi kerusi apa, minta maaf lah. Last part aku ada menjanjikan nak cerita pengalaman aku dekat dalam hutan yang berlari tu. So yang ni kisah yang betul-betul terjadi kat diri aku sendiri. Aku study dekat, to be honest, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin lah. Sem 1 seingat aku. Time tu dah habis Sem 1. And then ramai orang balik. So aku pun balik Putrajaya. Tapi sebelum balik tu aku dengan member aku decide untuk masuk Watania. So kita orang join Watania tau. So bila join Watania ni, dia banyak ada macam cabaran yang kena lalui lah, korang tahu kan. Dia aku rasa kena tukar kot ni. Memang terkejut lah dia. Ini Watania tu dia ambil masa sebulan tau. Sebulan. So selama dia 2 minggu dia ada tukar dia punya rutin dia ada aktiviti dia. Okay, aku nak cerita benda yang terjadi sendiri dalam camp tu. Aku tak nak sebut nama, tapi ada satu dalam berapa pelaton yang kita ada tu. Tapi yang kita perasan, yang ni aku tak pasti dia dapat daripada mana, tapi dia memang senang untuk kena gangguan. Nak pendekkan cerita, adalah certain before yang dalam kursus tu adalah dia kena kacau apa semua. Sebab camp askar dekat Perlis ni dia very terpencil sikit tempat dia. So camp askar kan, minggu yang aku tak pasti, tapi yang ni yang kita orang kena masuk hutan selama 5 hari. 5 hari yang aku rasa panjang dia punya proses kan. 5 hari kalau tak silap aku. So 5 hari dalam hutan simpan yang kita orang pergi tu agak tebal agak lah. Lokasi memang tak boleh nak bagi tahu. Okay, yang mana ikut kursus tu lah, yang tahu kawan-kawan aku kan. Ada satu time ni tau, tak jadi adalah time training tu apa semua tak ada masalah dalam hutan tu selama beberapa hari. Tapi the last second day, tak silap aku, the last second day tu kita orang kena training untuk, sebab ada panglima ke nak turun ke captain nak turun dah.
Aku tak ingat benda-benda tu. So ada somebody nak turun, so kita orang kena buat pembarisan training dalam hutan yang betul-betul hutan lah. Nak cakap hutan betul-betul hutan pun tak juga, sebab dia ada perumahan tau. Bukan perumahan lah, ada satu rumah panjang. Seingat aku rumah panjang. Dia ada gambar tu dalam phone aku tau. Sebab time kita orang tangkap, ada orang ambil gambar tu, kita orang tu ada satu benda dekat, orang cakap ada dekat dalam daun-daun semak-semak tu. Dia orang siap bulatkan, tapi mata aku tak nampak sangat time tu gambar tu. So aku still tanya-tanya apa kena mengena dengan gambar ni kan. Tapi dia orang cakap ada benda dalam gambar tu, ada beberapa benda. Kalau phone lama aku hidup, then aku boleh cari aku. Tapi ni dah mati dah, Lenovo tu. Benda ni triggered adalah time betul-betul kemuncak yang paling dalam proses latihan tu. Yang ni lah paling kemuncak dia dalam hutan. Time tu kita orang tengah nak buat latihan untuk pembarisan. So time tu seingat aku pukul 7 something, 7.10 macam tu, before maghrib, right before maghrib. So bunyi tembak apa semua, pam, peluru blank. So kita pam tembak mara ke depan. Sampai dekat depan tu kita orang buat satu pembarisan. So pembarisan ni macam aku menghadap korang. So jurulatih apa semua, corporal, sarjan semua berdiri dekat depan. Dia ada satu stage seingat aku. Satu stage. And then belakang daripada corporal apa semua tu, jauh sikit daripada tu kita akan nampak satu rumah. Rumah yang panjang kosong. Okay, rumah panjang kosong. Time tu aku paling depan tak silap. Time tu dah nak maghrib tau. So sarjan ni bagi briefing apa yang akan berlaku esok. So dia cakap macam ni lah akan berlaku esok. Aku nak korang buat dengan penuh semangat apa semua. Korang kena ingat step apa semua, movement apa semua tu, pap. And then azan maghrib dia punya berlaungan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Time tu suasana sunyi sikit. Corporal ada berhenti bercakap, tapi untuk nak mempercepatkan proses tu, sebab hari dah nak gelap, memang dalam hutan kan. Azan tu corporal ke sarjan tu terpaksa teruskan bercakap sebab nak bagi tak nak semua orang balik ke base time before gelap. So, jurulatih tu terpaksa bercakap during azan tu. Time dia tengah bercakap tu, yang si Polan perempuan ni, dia tiba-tiba dia campak senapang dah. Oh berdemak. Oh sorry, aku duduk kat barisan tengah. Dia dekat depan. Aku duduk barisan tengah, ada orang barisan belakang aku. So banyak kat tepi-tepi tau. So dia paling depan. Bila corporal tengah bercakap tu, right, like suddenly dia campak M16 dia. Boom. Dia campak macam dia lepaskan, pam macam tu. Dia lepaskan. And then dia menjerit dalam hutan. Memang kuat betul. Dia tunjuk arah rumah tu. Kau bayangkan dengan suasana yang gelap macam tu, dia punya menjerit macam tu. And then bila ada perempuan dekat belakang tu juga yang lemah semangat, so histeria tu dia cepat dapat lah benda tu kan. Dia cepat kena masuk dalam badan dia yang tak kuat tu. Ada yang perempuan-perempuan lain memang menjerit apa semua. Ada yang menangis kan, tunduk kepala kan. Yang lelaki ni terkejut lah, muka terkejut. Ada yang gabra apa semua kan. Sebab yang si Polan ni dia tunjuk tepat kat kawasan rumah tu tau, yang ada orang ambil gambar, ada benda tu. So jurulatih terus arahkan squad semua platoon balik dekat base dalam jarak tak sampai 1 kilometer. Dekat je antara tempat kita orang pembarisan tu dengan base. Jurulatih suruh balik. Tapi balik tu bukan balik jalan cepat tau. Balik ni dalam keadaan yang sedia. Maknanya kita orang kena praktik jalan dalam situasi perang. So senjata semua dalam satu barisan.
Seorang pandang kiri, depan pandang kanan, belakang pandang kanan. So kiri kanan lah. So pandangan tu kau bayangkan dalam maghrib yang sama-sama tu kita orang kena pandang hutan. Setelah semua berlaku tadi tu, kita orang kena pandang tepat dalam hutan. Masing-masing kena pandang hutan. Yang ni acting in war. So pandang dalam hutan, aku memang kadang-kadang tu aku sampai satu tahap tu, sampai satu part tu aku pejam mata je. Aku pejam mata, agak-agak bunyi tapak kaki orang depan tau. Sampailah dekat base. Memang kita orang 5 hari tu straight, 5 hari tak silap aku, 5 hari tu memang tak ada mandi langsung. Memang stand tu apa semua, buat aktiviti apa semua. Malam tu kita orang memang tidur dekat satu tempat yang ditetapkan dekat base kita orang. Tapi jurulatih dah buat awal-awal. Selepas kejadian tu dia dah pagar sekeliling. Pagar sekeliling ni memang kita orang tidur kat tengah. Tapi malam tu untuk training kita orang ni, jurulatih dia memang ada yang jaga. Tapi untuk kita orang sendiri, kita orang kena jaga masing-masing. Tag team lah, kita panggil dia apa ada yang buat roll call aku lupa dah perkataan tu. So ada yang kena stand tu, so ada yang stand tu, ada yang boleh rehat lah. Untuk aku stand tu awal. So maknanya aku jaga dulu. Kita orang kena berjaga, tengok team macam mana kan, tengok squad macam mana, tidur okey ke tak okey, jagalah. Jaga tengok kawasan. Sampai time aku pula tidur, member pula jaga. Di sinilah berlakunya yang aku janji nak cerita kat korang tu. Penat hadap tengah hari tadi dengan apa, kena buat kubu apa semua tu, dan terjadi pula benda macam tu. Memang ada energy drain, tak mandi 5 hari apa semua kan. Energy drain sangat-sangat. Aku pun tidur dengan nyenyaknya tanpa sedar apa-apa. Tak silap aku tak ada mimpi apa langsung malam tu. Tapi tengah aku tidur sedap-sedap tu, aku sedar-sedar aku dengar tau bunyi tapak tau, ketak. Aku dengar. Seingat aku dengar bunyi tapak tu dekat telinga aku. Tapi bila aku buka je mata, semua tengah tahan aku macam ni. Member aku semua tengah tahan aku macam ni. Tengah tahan. Aku buka mata, member aku tanya, kau nak lari pergi mana sih? Aku cakap, aku buat apa? Aku tak ada pergi mana-mana. Aku tak sedar. Dah Razik, kau pergi tidur. Kau baring, kau tidur, sambung tidur balik. Dengan aku terpinga-pinga tu, aku terus dalam gelap tu aku cari balik aku punya tempat. Aku baring, aku tidur beralaskan bag kita. So tidur macam tu. Tengah tidur ni dia boleh berlari, bangun tepat nak pergi ke arah, okay, plus aku nak lari pergi ke arah yang tempat banglo tadi tu. Ini to be exact, yang hala tuju aku nak pergi arah dalam hutan, arah bukan banglo tau, rumah panjang. Iyalah aku nak pergi arah rumah panjang tu doh. Damn. Aku tak tahu kalau yang tak ada stand tu malam tu, memang aku rasa aku dah terlepas. Maybe orang tengah mencari aku ke apa ke. Aku tak ingat malam tu juga ke ataupun malam next tu dekat base yang sama kita orang baring. Jurulatih memang dah pagar semua tempat. Tapi ada seorang juga yang alami macam aku. Dia meracau sampai dia nak lari keluar pagar. Pagar yang kena pagar tu. Kena pagar, jangan anggap pagar dawai ke apa. Ini pagar yang bacaan daripada jurulatih. So dia nak lari keluar pagar tu tapi tak boleh. Dia tunjuk dekat luar pagar tu ada benda. Ada benda. Tujuan kem hutan tu sebab kita nak membiasakan, dia nak ajar cara guerrilla warfare apa semua kan. Dia tunjuk apa semua, cara apa semua tu. Tapi unexpected thing happen yang kita tak boleh jangka tu. Yang tu lah dia kan, kadang-kadang tak pasti
Mana tahu ada orang bawa benda kotor masuk dalam hutan ke, ada yang tinggal benda kotor dalam hutan ke. It happen tanpa kita minta. So memang satu pengalaman yang aku rasa berharga kat aku, yang aku boleh ingat sampai sekarang. Ngeri lah. Apa yang aku cerita ni sumpah lillahi ta'ala memang dia terjadi kat aku sendiri. So cerita ni sama macam time tu aku tengah tidur dekat dalam bilik mak aku. Kecil kan, kecil. Kalau besar tidur bilik mak, awkward juga kan. Kadang-kadang aku terdengar bunyi mangkuk tandas kan, dia punya ada flip kan. So aku dengar benda tu jatuh. Aku tanya mak aku tak dengar. So tak apalah benda tu. Ada satu time tu benda sama yang terjadi macam dalam hutan tu. Aku tengah tidur dekat dalam bilik mak aku. Suddenly aku sedar-sedar buka je mata, abang aku tengah tahan aku. Dia tanya benda sama, kau nak pergi mana? So aku buka mata, terpinga-pinga, patah balik, tidur lah kan. Time aku kecil-kecil dulu, time duduk rumah ni memang ada sikit gangguan. Tapi alhamdulillah setakat ni memang rumah ni alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lagi lah. That is the first story. Okay, aku cadang nak cerita untuk video ni ada 2 story lah, sebab panjang sangat. Dalam hutan tu banyak proses dia. Tapi okay, aku tambah lagi. Selepas habis je proses hutan, the last day kita orang nak keluar camp tu, aku naik 3 tan tau. Aku naik 3 tan balik ke poli aku. Ramai yang ada parents ambil semua, tapi untuk aku naik 3 tan, tumpang dorang pergi dekat Kanga untuk turun dekat stesen bas sana, and then aku terus naik bas balik ke rumah lah. Yang tumpang 3 tan ni kena kumpul dekat camp, ramai-ramai naik. Yang si Polan ni ada juga depan aku, sebab dia selepas yang kes betul-betul dalam hutan tu, dia banyak jadi pendiam. Aku tak pasti dia kena berubat ke apa ke, tapi dia banyak diam after kejadian tu. So time nak balik tu memang dia ada depan lah. Dia 3 tan kan, dia menghadap masing-masing. So dia duduk dekat bahagian tengah. Dia duduk dalam 3 tan tu, dia tak bercakap dengan siapa-siapa seingat aku. Adalah bercakap pun sepatah dua, tapi dia banyak diamkan diri. Time nak keluar ke camp tu, nak keluar ke gate tu, cara dia pandang kat luar tu kan, cara dia pandang dia macam, kau faham tak? Kau pernah tengok cerita-cerita Melayu kan, seram. Dia macam, dia senyap, kita dapat tengok pergerakan dia. Dan aku macam, satu pengalaman yang aku takkan lupakan. Next, untuk cerita yang kedua, dalam hutan yang sama, ada satu benda yang terjadi dekat aku. Kali ni aku tak pasti, yang tu aku tak dapat clarify benda tu ataupun ilusi, sebab masing-masing tengah penat time tu. Ada satu time tu kita bergerak sebagai platoon. Ada yang gerak sana, gerak sini apa semua. So kita berpecah lah. Tapi yang group kita orang ni pergi dekat ada satu checkpoint tu, point tu. Kita orang kena buat bulatan, and then clearance untuk perimeter lah. Masing-masing ambil kedudukan masing-masing. So sebelah aku ni kawan rapat aku, nama dia Yun. Kalau kau tengok video ni, aku rindu kau duduk Perak. Jauh lah man. Harap kau sihat. So Yun ni duduk sebelah aku. Kita orang baring dalam keadaan meniarap. Kita orang pandang ke hutan. Okay, yang lain pandang ke hutan sana, yang lain pandang hutan sana. So jarak-jarak lah. So aku dengan Yun ni pandang ke tepat sana, tau, macam arah hutan kan. So tengah kita orang tenang M16 tu ke dalam hutan tu, aku ternampak satu cebisan kain putih. Aku nampak dekat sama-sama hutan tu. Aku tengok betul-betul, aku tak dapat clarify benda tu tau. Sama ada ilusi aku ataupun pantulan daripada cahaya matahari kena daun ke apa ke, aku tak pasti. Tapi aku tanya Yun, macam tengok benda tu pun dia sama-sama lah. Aku nampak benda yang cebisan kain putih tu dekat sebalik hutan antara daun-daun tu. Sampai sekarang dia menjadi tanda tanya lah kat aku, apa benda sebenarnya yang tu. Dia tak berapa dramatik sangat lah nampak dia tu. Tapi untuk yang aku sendiri alami berlari dalam hutan tu, that is the moment yang aku takkan lupa dalam proses aku ambil kursus Watania tu.
sepanjang sebulan tu, walaupun pendek dia punya training tu, banyak benda yang aku boleh belajar daripada tu. Satu pengalaman yang aku takkan boleh lupakan walaupun sebulan, memang best. Untuk kali ni, aku harap korang rasa seram yang sama. Aku nak ingatkan, kalau masuk dalam hutan tu, walaupun kita ada ilmu perhutanan sedikit ataupun banyak, jangan pernah belagak. Macam orang-orang berpengalaman cakap lah, ataupun orang yang makan garam pada kita, jangan pernah belagak, jangan pernah bercakap lepas dalam hutan, jangan terlalu gembira dalam hutan. Siasa jaga kebersihan. Kalau lelaki tu pandai-pandai lah kan, kalau nak meludah ke apa, nak kencing ke apa ke, nak membuang ke apa ke. Kalau nak perempuan tu biasalah, kalau macam tisu-tisu yang tak diperlukan apa semua tu perlu dibuang kat tempat yang sepatutnya lah. Tapi kalau seeloknya, kalau naik je bulan bendera merah tu, memang aku rasa tak perlu masuk dalam hutan kan, merisikokan diri lah. Itu saja cerita yang tak seberapa daripada aku nak share kat korang. So aku harap korang puas dengan cerita ni. Tapi aku baru cerita 2 je tu kat belakang tu. InsyaAllah aku akan cerita satu persatu. Bukan 2 per 2 ataupun 3 per 3. Okay, untuk korang yang belum script cap, tolonglah script cap. Tolonglah script cap support. Sebab tak ada buat apa-apa pun dalam tempoh PKP ni kan, bosan kan. So ceritalah apa yang korang nak dengar. So kalau korang ada idea lagi, korang komen kat bawah. InsyaAllah kalau aku pernah jalani benda tu, ataupun kalau korang nak aku try something yang new, komen kat bawah. Aku minta diri dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.